Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kelantan menentang PDRM, yang mana Kelantan menang 2-1 pada perlawanan ni, dan boleh dikatakan mereka semakin kukuh di puncak Liga untuk menang Liga Premier pada tahun ni. Tahniahlah untuk Kelantan menang 2-1, bangkit daripada ketinggalan 1-0. Dalam 10 minit yang pertama kita boleh tengok Kelantan memang banyak menyerang, tetapi tiba-tiba yang menjaringkan gol adalah PDRM, bukannya Kelantan. So benda tu agak mengejutkan lah kan. Jadi dekat sini kita boleh tahu yang mana pasukan Kelantan mempunyai masalah daripada segi penyudah lagi ataupun execution, yang mana mereka dah ada movement yang bagus di bahagian wide area. Mereka dah ada idea bagaimana untuk penetrate bahagian pertahanan PDRM, tetapi daripada segi link up ataupun execute di bahagian serangan mereka masih lagi kurang. So benda ni lah yang boleh diperbaiki oleh pasukan Kelantan. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Kelantan. Apakah perkara yang saya suka untuk pasukan Kelantan pada perlawanan ni? Yang pertama, yang saya suka tentang pasukan Kelantan adalah tentang winger mereka, iaitu di bahagian kiri Fazrul Amir, di bahagian kanan Ikhwan Yazid yang dimasukkan mengganti Zulfahmi. Yang mana kita boleh tengok Fazrul Amir di bahagian kiri memang marvelous lah. Fazrul Amir memang seorang player yang lincah, ball control yang bagus, dribbling yang bagus, berjaya untuk mengucang-ngacirkan pertahanan yang orang kata apa, PDRM di bahagian kanan tu. Memang bahagian kiri Kelantan ni memang fokus attack Fazrul Amir. Fazrul Amir tu boleh buat macam-macam, betapa lincahnya. So memang beliau adalah player yang sangat berkualiti, muda dan sebagainya. So Kelantan kena jaga dia elok-elok. So Kelantan memang attack menggunakan bahagian winger melalui Fazrul Amir di bahagian kiri, macam saya cakap memang bagus. Dan di bahagian kanan kemasukan Ikhwan Yazid, barulah kita nampak yang di bahagian kanan memang lagi positif lah berbanding di bahagian waktu first half, yang mana Zulfahmi boleh dikatakan daripada segi gameplay, beliau boleh dikatakan sepatutnya boleh bermain dengan lebih kepada simple football, tetapi beliau lebih kepada fancy, yang banyak gerakan ataupun dribbling yang dilakukan berjaya dipatahkan dengan mudah. Jadi kemasukan Ikhwan Yazid di bahagian kanan sebenarnya adalah satu perkara yang positif apabila Ikhwan Yazid menunjukkan corak permainan yang lebih baik daripada Zulfahmi ketika second half. Jadi kemasukan Ikhwan Yazid juga menunjukkan satu perubahan yang ketara di bahagian kanan, bagaimana Kelantan boleh exploit bahagian kiri pasukan PDRM dengan sangat bagus dengan adanya Ikhwan Yazid. Dan hasilnya Ikhwan Yazid berjaya menjaringkan satu gol yang menarik ketika perlawanan semalam untuk membawa kemenangan kepada pasukan Kelantan FC. Jadi di sini yang pertama, memang winger pasukan Kelantan ni sebenarnya tiada masalah. Mereka dah bagus, mereka dah menyerang dan mereka mampu melakukan gerakan-gerakan berbahaya untuk penetrate pertahanan lawan. Jadi itu yang pertama yang saya suka. Yang kedua, apa yang saya suka adalah tentang Felipe Herrera, yang mana untuk perlawanan ni Felipe Herrera adalah pemain yang bagus di bahagian tengah. Beliau bertindak sebagai holding midfielder dengan sangat cemerlang. Kelebihan beliau boleh involve untuk menyerang dan bertahan dengan baik. Pembacaan game beliau juga baik, dan beliau bergandingan dengan Sheikh Sobri ketika first half. Bagi saya Sheikh Sobri bukanlah typical player yang boleh untuk involve dengan Felipe Herrera dengan sangat baik. Sebab apa? Sebab Sheikh Sobri adalah typical player yang mudah kehilangan bola dan boleh dikatakan lambat untuk release ball, dan pemain lawan dah mudah untuk baca dan rampas balik bola daripada Sheikh Sobri. Jadi Sheikh Sobri ni dia punya kelebihan ada pada set pieces, yang mana beliau boleh ambil corner kick dengan baik dan free kick dengan baik. Itu kelebihan yang ada pada beliau. Dan sekiranya Sheikh Sobri boleh involve ataupun terlibat dengan gerakan bersama Felipe Herrera lebih cepat untuk melepaskan bola dan lebih senang untuk kawalan bola daripada membiarkan bola terlepas begitu sahaja, saya rasa tengah Kelantan akan jadi lebih baik untuk masa akan datang, sekiranya mereka berdua mampu membina chemistry dan juga kombinasi yang lebih baik ketika build up di bahagian tengah. So Sheikh Sobri kena belajar daripada Felipe Herrera bagaimana untuk keep the ball, bagaimana untuk bergerak dan bagaimana untuk tidak mudah kehilangan bola sekiranya berada dalam intensiti yang tinggi ataupun ditekan oleh pihak lawan, dan untuk lepas bola lebih awal kan. Sebab apa? Sayang sebab Sheikh Sobri ni adalah typical player yang memang sangat-sangat bagus. Beliau ada passing yang bagus, beliau mempunyai free kick yang bagus, corner kick pun dia ambil bagus. So benda tu memang bagus lah untuk pasukan Kelantan ketika situasi set pieces. Tetapi ketika situasi build up, benda tu sedikit merugikan kepada pasukan Kelantan apabila Sheikh Sobri kehilangan bola. Jadi itu yang kedua yang saya suka untuk pasukan Kelantan, dan beberapa perkara yang perlu Kelantan perbaiki. Yang ketiga,
Apabila bercakap tentang pasukan Kelantan, semestinya kita bercakap tentang mereka punya fullback. Di bahagian kanan Daniel Hadri, di bahagian kiri Adam Nazmi dan juga Syarul Ikhwan. Yang mana bagi saya mereka mempunyai squad depth yang bagus dan player muda yang bagus. Yang mana fullback pasukan Kelantan pada perlawanan semalam, Daniel Hadri di bahagian kanan memang sangat-sangat tough, sangat-sangat solid dan sukar untuk dilepasi oleh oleh bahagian serangan pasukan PDRM. Dan dalam masa yang sama, Daniel Hadri juga bertindak dengan cemerlang untuk membuat overlapping dan sebagainya. Jadi beliau memang sangat positif lah menunjukkan corak permainan sebagai right back. Begitu juga dengan Adam Nazmi di bahagian kiri. Beliau berjaya untuk mencipta combination play dengan sangat bagus bersama dengan Fazrul Amir di bahagian kiri pasukan Kelantan. Dan banyak kali melakukan overlapping dan sebagainya. So mereka berjaya untuk membentuk combination yang bagus di bahagian kiri. Tetapi sayanglah di second half saya tak dapat melihat Adam Nazmi sebab beliau telah ditukar dengan Syarul. So maksudnya Syarul pun benda yang sama lagi, still lagi positif. So bahagian kiri memang sangat-sangat baguslah dan juga bahagian kanan. Cumanya ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki oleh pasukan Kelantan pada perlawanan-perlawanan yang akan datang lah ataupun next season. Dan yang terakhir, apa benda yang saya suka lagi tentang pasukan Kelantan ni adalah kemasukan Muhaimin. Yang mana kemasukan Muhaimin menggantikan Jasmine Minhad yang bertindak sebagai attacking midfielder telah menunjukkan satu perubahan corak permainan yang lebih efektif di bahagian tengah daripada segi link up play. Yang mana kemasukan Muhaimin yang bertindak sebagai attacking midfielder, beliau memang adalah posisi pure di bahagian nombor 10 tu. So maksudnya beliau di bahagian tengah tu nampak lebih kreatif, gerakan yang dicipta oleh beliau lebih kreatif, boleh link up play dengan bahagian kiri dengan baik, bahagian serangan dengan baik. So pergerakan-pergerakan di bahagian tengah nampak lebih teratur dan lebih tersusun. Di sini saya bukannya menyatakan Jasmine Minhad tidak bagus. Jasmine Minhad adalah player yang bagus sebenarnya, tetapi beliau adalah player yang memang bermain di bahagian winger. Jadi apabila bermain di bahagian winger, kita tahu dia ada pace, dia ada dribbling yang bagus, ball control yang bagus. Tetapi daripada segi kreativiti, bagaimana nak link up, Muhaimin ada benda tu yang lagi bagus. Dia boleh jadi playmaker untuk pemain untuk pasukan Kelantan. So kemasukan Muhaimin memberi impak yang positif lah kepada bahagian tengah pasukan Kelantan. Dan kekurangan pasukan Kelantan yang ingin saya cakapkan adalah mengenai mereka punya striker. Yang mana macam saya cakap, Kelantan dah memang solid daripada winger. Mereka punya winger memang laju, boleh cut back dan sebagainya. Tetapi daripada segi striker, mereka gagal untuk adapt dengan gerakan daripada winger tersebut. Yang mana kita boleh tengok beberapa cutback dilakukan, berapa crossing dilakukan, berapa passing dilakukan untuk mencari player-player serangan di dalam kotak penalti. Tetapi Kelantan tiada seorang pure target man yang mampu untuk connect dengan hantaran-hantaran tersebut. Jadi benda tu agak merugikan lah. Yang mana sepatutnya dengan gerakan winger yang laju seperti Kelantan ada ni, kalau ada seorang pure target man ataupun striker nombor 9, maka saya rasa Kelantan akan menjaringkan lebih daripada 2 ataupun 3 gol dalam satu-satu game. Cumanya benda ni yang menjadi masalah. Dan kalau Kelantan ada proper lagi attacking midfielder, maka Kelantan boleh link up ataupun memberi support lagi kepada striker untuk berada dalam kotak penalti untuk tambah bilangan player. Jadi itu yang perlu Kelantan perbaikilah pada next game. Nur Syamil bagus, tapi Nur Syamil bukannya typical striker yang dijadikan target man. Beliau boleh bertindak sebagai fast nine dan sebagainya, tetapi dalam corak serangan Kelantan sekarang, mereka lebih perlu untuk memahami yang mereka memerlukan seorang pure striker yang boleh dijadikan goal poacher ataupun target man, bukannya fast nine. Sebab mereka attack guna winger yang selalu buat cutback dan juga winger yang selalu buat closing, bukannya winger yang selalu masuk untuk score. Jadi benda tu yang perlu difahamkan lah. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.